Apa perasaan Cik Ali sebagai seorang pegawai kerajaan buat kerja ni sejujur-jujur ni, tiba-tiba orang duk hentam apa perasaan? Macam saya duk fikir Datin Cik Ali macam askar kan. Ada yang mata buta. Ada yang itu gaji tak besar mana. Tapi orang duk mengatakan askar ni makan gaji buta tak ada sebab tak ada perang. Ya tu. Sebab tu kadang-kadang itu yang kita kena penjelasan kepada masyarakat. Kita kena nyatakan pada masyarakat begini begitu sebagainya. Orang kata yang askar tak ada buat kerja. Kau ingat nak melatih askar tu jadi cekap boleh sehari. Kau panggil mari jap ketua pegang senapan ingat boleh. Ada tak disebabkan kerja kerajaan PJJ ni, ada tak kawan-kawan Cik Ali yang bercerai-berai? Hitam Putih podcast hari ni yang dibawakan oleh Usanita. Hari ni kita ada, kalau Datuk tahu tak, cerita-cerita superhero. Cuba superhero, Superman, Batman, Cicak Man. Semua tu hero-hero. Ultraman. Hero-hero yang orang kata orang barat. Kan? Tapi kat Malaysia ni tu banyak hero-hero yang tak diangkat sebagai hero. Hero yang tak didendang. Oh, ada satu saya lupa nak sebut. Hero Melaya. No. Hero yang tak didendang. Okay, welcome back to podcast Hitam Putih yang dianjurkan oleh Usanita. Okay, thank you for watching kerana Alhamdulillah kita dah masuk musim yang kedua. Nanti kena tanya bos. Musim ketiga ada bos? InsyaAllah. Kalau kau ramai tengok adalah musim ketiga. Kalau tak ada orang tengok aku rasa tak ada lah kan. Jadi kita dah masuk musim yang kedua. Dan kita nak bincang lagi tentang hero yang tak didendangkan. Siapakah hero? Hero heroin yang tak didendangkan. Jadi kita ada bersama kita Encik Ali Anafiah, seorang pegawai kerajaan yang telah berkhidmat dalam kerajaan berapa lama Encik Ali? Lebih 20 tahun. Lebih 20 tahun. Inilah hero yang tak didendang. Tapi hero memang macam ni ke badan hero? Hero? Kena tanya hero lah. Sekarang macam ni. Sekarang macam ni. Itulah dia tak didendang tu. Mula dah ya. Okey, Cik Ali dah 20 tahun dah berkhidmat dalam kerajaan. Memang dulu belajar di mana Cik Ali? Saya dapat mendekati sekolah menengah agama. Okay. Kemudian menyambung pelajaran dalam bidang pengajar Islam, Usuluddin dan Falsafah. Oh, Pengajar Islam. Usuluddin dan Falsafah ya. Usuluddin dan Falsafah. Tapi lain kan? lain. Kenapa tak jadi ustaz? Saya lagi dulu orang selalu tanya saya, kenapa tak jadi ustaz? So stigma tu dia kena ubah. Bukan dakwah ni dia semua pelbagai. Dari dulu memang saya bukan orang kata ustaz ni cikgu ya. Nama ustaz tu cikgu sebenarnya. Cikgu ya. Tapi kalau yang ustaz tu macam mengajar agama, nampak mengajar agama. Tapi saya lebih suka kehidupan perkhidmatan saya dengan masyarakat. Membantu masyarakat. Ini pengalaman-pengalaman dalam ni lah. So itu juga dakwah yang kita boleh berikan sumbangan kepada kita. Mula-mula dengan kerajaan masuk di bahagian mana? Di kementerian ke, jabatan ke? Pernah di Jabatan Perdana Menteri. Oh tak pejabat. Allah, kau tidak jadi Perdana Menteri dah ni. Sekejap lepas tu terus dengan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dulu dan sekarang Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di bahagian kemas lah, dikemas. Jadi kadang-kadang kalau kita selalu tengok stigma, orang selalu kata bila nak habiskan pelajaran tu kan, selalunya SPM ke apa kan, orang akan cakap belajar, lepas habis belajar ni nak kerja swasta ke nak kerja kerajaan? Kalau dulu-dulu dulu orang nak kerja kerajaan. Yelah. Sekarang ni. Sekarang ni dia orang tak nak sangat. Tak nak. Kan orang tak nak. Buat apa kerja kerajaan ni lah. Balik kerja banyak. Gaji sikit. Ciput. So macam mana Cik Ali nak? Saya pun tak pernah termimpi pun kerja kerajaan ni. Dia mula kerja kerajaan ni sebab mak. Ni doa seorang mak lah kan. Dia nak anak dia seorang kerja kerajaan. Oh, maksudnya sebelum ni memang tak ada orang kerja kerajaan? Dalam adik-beradik saya sebab tak ada yang tu, sudah ada abang askar seorang. Saya pun tak minat. Askar tu kerja kerajaan dia lah? Seorangnya. Lepas tu dia tahu anak dia nak kerja kerajaan. Dia kata. Kerja apa dia tak tahu. Kan? Saya minat saya lebih ke arah lain. Tapi sebab doa mak kan. Lepas tu dia kata kau kerja. Okeylah. Saya pun mohon lah. Dapatlah kerja kerajaan. Tapi kerja apa pun dia tak tahu.
Dia tahu kerja kerajaan. Dia tahu kerja kerajaan aja. yelah. Sebab mak saya tak kerti membaca, tak boleh menulis, tak boleh apa. Tapi dia kata anak aku biarlah dapat kerajaan. Dia kata tengok dulu orang kerja kerajaan ni senang. Rupanya bila kita dah ada dalam ruang tu baru kita tahu. Baru tahu. Dia bukanlah sesemudah itu. Ya. Tanggungjawab yang besar, komitmen yang tinggi, perlukan pengorbanan. Tapi dulu Datin kan, lepas kemerdekaan, ramai juga yang bukan hanya orang Melayu, orang India, bangsa lain lah dekat negara-negara kita, bangsa India, Cina, dia suka kerja kerajaan. Tapi kenapa sekarang kurang? Ketika itu peluang yang kerja ada kerja kerajaan. Kerajaan banyak. Ketika itu. Okey. Swasta tak banyak. Masa dah awal-awal mula negara kita lepas merdeka, ruang kerja yang ada kerja kerajaan, selain kerjaan, kerja kampung. Ya. Noreh, buat sawah, sawah. itu kerja yang ada. Itu banyakkannya orang Melayu. Yang ada kerja, yang ada kerja. Kilang kan ada lagi masa tu. Tak ada. Perindustrian tak ada. So bila berlaku perkembangan negara ni ada industri, orang ramai pula kerja kilang. Kan dia dulu minah kilang, minah karen apa semua. Dia dah ada peluang kerja lain lah. Jadi itu yang dia ketika itu direbut lah. sistem perkhidmatan memerlukan ada ruang lain boleh kerja. Sebab zaman saya sekolah dulu, cikgu ada cikgu Cina ramai, cikgu India ramai, cikgu Melayu ramai. Tapi sekarang semua saya tengok cikgu Melayu je. Ada lah tapi tak ramai. Sekolah Cina tu memanglah cikgu Cina. Kalau sekolah kebangsaan Ada juga. Ada. tak ramai, tak macam dulu. Sebab mungkin Cina banyak, kat sekolah Cina makin banyak. Sekolah jenis kebangsaan tu pun ada banyak. Sekolah makin banyak. Sekolah makin banyak. Sekolah makin banyak. So bila makin banyak dia punya enrollment gurunya pun makin ramai. Sebab saya lahir pun dalam sebagai anak seorang kerajaan. Mak saya orang kerajaan, ayah saya pun orang kerajaan. Tapi adik-beradik tak ada seorang pun yang orang kata mengikuti jadi kerajaan lah. Sebab apa? Sebab mungkin selepas daripada tu ayah saya dia start berniaga. So diterapkan perniagaan tu kepada anak-anak dan jadi family business. So tak adalah yang mengikuti untuk ada nak jadi PTD ataupun pegawai kerajaan. Okey, Cik Ali. Cik Ali ni bertugas sebagai pegawai kerajaan, sebagai seorang pegawai pengarah kemas negeri Selangor. You settlekan tentang masalah orang. Masalah orang daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Okey. Itu yang orang nampak you selesaikan. Ada juga orang tak nampak. Orang tuduh macam-macam lah. Pegawai kerajaan ni tak buat kerja lah. Itulah, inilah. Tapi orang tak tahu kadang-kadang ada juga hari yang you bawa kereta, you menangis kat tengah jalan. Nak jumpa ada masalah. Anak demam ke apa, isteri sakit ke apa benda-benda. Apa perasaan you masa tu lah? Kalau orang tuduh macam tu lah. Dia gini tu, senang aja hidup ni. Sebaik-baik Nabi pun tak orang kata tak. Ada yang tak suka. Tak kena. Ada yang tak kena. Lagi kan kita ni yang macam ni kan. Balik semula kita kena ingat apa yang kita nak buat. Dan kita tahu niat kita betul. Orang betul mana pun akan cakap ni tahu akan boleh speed. Tak betul lah apa semua sekali. Tetapi kita yakin apa yang kita buat tu betul. Allah lihat. Itu cukup. Hidup kita bukan nak hidup makan puji. Tapi hidup kita nak kena dapat Allah redha. Tapi sekarang ni kalau nak perasan pegawai kerajaan, macam dulu kita tak ada media sosial. Sekarang kita dah ada media sosial. Dan ramai sangat orang kata keyboard warrior kat luar sana, netizen-netizen ni yang menghentam kerajaan. Especially anak-anak muda lah yang tak faham fungsi ataupun bukan anak tugas. muda je, orang tua-tua pun bantai juga. Orang tua-tua pun ada. Orang tak puas hati. Dia ada fungsi, dia ada prosedur. Dia ada fungsi, dia bukan company kita sendiri yang boleh kita buat apa ikut suka kita. Sebab dia fungsi dia satu, prosedur ada. Dia kena ikut dia punya tu. Dia dah ada ketetapan. SOP, ketetapan yang perlu dipatuhi. Sebab tu kadang-kadang kenapa lambat, bukan sebab lambat tu. And then kita kena perbaiki selalu. Sentiasa kena tengok benda tu kena tak zaman tu. Kena bersesuai ke tidak, bersesuaian tidak sekarang ni. Lagi dengan keadaan sekarang kita kena cepat. Memberikan perkhidmatan. Dulu satu ketika dulu orang datang jumpa kita. Pegawai kerajaan orang datang duduk di pejabat, bilik aircon orang datang cari. Mana ni gini. Kita duduk. Sekarang tak boleh macam tu. Kita kena serve. Menyampaikan, kena beri perkhidmatan, cari orang. Gini semua. Sebab dengan kekangan-kekangan yang ada. Tapi macam mana nak face? Sebab tak boleh, maknanya dia rasa pegawai kerajaan ni tak boleh buat silap sikit. Buat silap dia kena hentam. Ya. Kan? Itulah realiti. Sebab tu kita kena pastikan apa yang kita buat tu ikut SOP.
Kan sebab tu ada SOP tu. Kalau tak ikut SOP, itu lagi cerah nak kena. Jadi kalau rantam, kalau kita ikut SOP, itu adalah sebagai pendinding. So kita punya guideline. Tapi kalau tak ikut SOP, kena lah. Maknanya dia bertanggungjawab apa yang Sekarang ni lakukan. tu apa-apa orang rakam. Orang ambil video. Ini cerita pasal PDD. Askar, Macam-macam. Askar ni sekali keluar 2-3 jaga bulan. sempadan. 2-3 bulan. 3 bulan tak balik. Tak balik. Kalau kena hantar pergi luar negara, Kan? Lagi lama. lagi lama setahun tak balik. Itu lagi teruk. Sebab tu kadang-kadang pegawai kerajaan ni dia cuba secuba. Kadang-kadang dia berkorban tu lebih daripada diri dia untuk servis, beri perkhidmatan. Pada negara. Kita ambil contoh cikgu. Kita selalu cakap cikgu ni kan. Dia mendidik anak orang tu lebih pada didik anak dia sendiri. Ni. Kan? Kalau ikutkan cikgu tu baik dia didik anak dia. Tetapi kadang-kadang hari anugerah ni anak dia pun dia tak beri, tapi dia buat hari anugerah untuk anak orang. Tanggungjawab. Tanggungjawab. Saya lihat sini macam contoh macam saya. Saya jaga di Kemas. Cikgu-cikgu tadika Kemas. Ni orang selalu tak dendang. Antara hero cikgu tadika Kemas. Padahal cikgu inilah yang latih budak daripada tak kena huruf sampai kena huruf. Dia tak tahu nombor, tahu nombor. Tapi bila besar tak pernah orang yang nak ingat. Kadang-kadang cikgu-cikgu yang memulakan dia mengenal kehidupan. Lepas tu orang tuduh pula cikgu-cikgu Kemas ni berbenda apa benda ni, lah, gini. Tak buat apa. SPM je, tak buat apa gini kan. Ada tu. Ya, datang budak tu datang berak dia pun cikgu tu basuhkan. Makan pun disuapkan. Kita nak ajar anak kita kat rumah pun keupayaan macam mana. Kita tak buat macam tu kan. Tapi tanggungjawab dekat kerja tu lagi besar daripada tanggungjawab kat rumah tu kan. Dekat rumah dia buat dia pengorbanan yang dia orang lakukan. Ini yang kadang-kadang kita tak nampak benda ni. Tapi yang kita nampak kadang mungkin seorang dua. Seorang dua punya mungkinlah ada masalah. Tapi kita janganlah rangkumkan semua orang. Kerana satu nilai titik semua tapi yang kau hukum. sebab kita ada nilai titik itulah tadi. Jangan kita anggap nilai titik tu. Kita kena jaga yang sebelanga lagi tu. Yang betul-betul berkorban, yang tak berkir. Kadang-kadang bukan setakat masa, keluarga, wang ringgit. Apa pula RM1 pula tu kerajaan tanggung lah. Ya, kadang-kadang kita pergi contohlah, bawa budak pergi sana, budak nak makan, bukan ada duit pun. Kadang nak meraihkan anak-anak ni, meraihkan anak murid ke sebagainya, itu semua bukan pandang cikgu. Tak boleh claim. Mana ada. Kadang-kadang bukan nak claim pun. Kadang-kadang kebahagiaan seorang guru tu bila tengok anak muridnya berjaya. Berjaya ni bukan kadang-kadang semestinya dengan dapat straight A, bukan begitu saja berjaya. Itu satu part. Berjaya dari seorang yang baik, hormat pada guru. Kalau yang ni mungkin dia peningkatan awal tu, anak murid tu dapat kena A. Satu kejayaan. Nak meraihkan bagi hadiah. Pen sebatang, pensel sebatang. Kan? Mana ambil duit dari sendiri tak, pula. maknanya ini maknanya bagaimana dia nak merangsang anak tadi. Kan? Yang dia buat, yang dia lakukan sehingga anak tadi boleh dia berbangga dengan diri, dia akan terus berusaha untuk lagi baik. Benda nampak kecil. Inisiatif dia lah. Nampak kecil. Tapi itu permulaan kehidupan seseorang tu. Sebab itu kalau tengoklah dalam pendidikan awal. Budak ni bertanding, dia tak ada nombor 1, 2, semua dapat hadiah. Sebab kita nak bangunkan dalam diri dia. Kalau tak dah ada orang kata dia compare. dia compare, satu lagi kalau dah dia rasa rendah diri. Rendah diri ya. So nak bagi dia bangga dengan diri dia, dia bersedia, dia apa semua sekali. Apa perasaan Cik Ali sebagai seorang pegawai kerajaan buat kerja ni sejujur-jujur ni, tiba-tiba orang duk hentam, apa perasaan? Saya rasa bila dia cakap macam tu, alhamdulillah. Kita kena berusaha lagi. Kita berusaha lagi. Tapi sakit hati adalah. Itu normal manusia. Lah. Tetapi satu cabaran, bila cakap macam tu, kita kena bangkit lagi baik. Kita kena bukti. Kalau kita down, kita mengiyakan apa yang dia kata. So kita kena satu semangat lain. Pegawai kerajaan mesti ada semangat macam tu. Bila orang cakap dia, you gini, tak apa. Okey, kita selalu cakap kita kena berfikir positif. Ambil itu sebagai satu cabaran. Okey je. Batuk pula tengok Datin. Lawa lah Datin hari kan. Dah. Tak, saya kadang-kadang saya tengok Datin dah masuk musim kedua ni makin lawa dengan baju dia, baju ada cherry. Maknanya makin lawa saya cakap. Makin lawa. Aku nak tanya soalan apa dah lupa tengok Datin ni. Okey, ni Cik Ali kan. Ada tak disebabkan kerja kerajaan PJJ ni, ada tak kawan-kawan Cik Ali yang bercerai-berai? Ada. Kerana sebab nak tumpukan pada kerja, ni yang rumah tangga ni boleh bercerai-berai. Ada banyak ke sikit?
statistik tu saya tak boleh nak bagi lah Okey. banyak atas sikit, tapi ada berlaku. Normal lah tu. Dia akan ada berlaku. Kan. Sama ada suaminya buat hal ke, isteri buat hal ke. Isteri buat hal. Yalah. Kan dah lama kena tinggal pun tu juga kan. Itu ada berlaku. Dalam masa yang sama bila ni kadang yalah mudah sangat pengaruh kan. Tapi kalau nak cakap pasal perceraian mungkin bukan pada pegawai kerajaan je. Saya rasa benda tu normal. Yelah, tapi sebab sekarang ni duduk jauh ni Datin. Tok, satu je. Ha. Yang duduk jauh, Datuk K, yang duduk dekat pun bercerai. Nak kira duduk jauh lagi macam mana? Mesti ada cabaran kan. Cabaran. Yang duduk serumah hari-hari pun boleh bercerai. Tak, masalah orang you boleh selesaikan. Tu saya cakap ni. Ni pegawai kerajaan ni, masalah orang you selesaikan. Tapi masalah sendiri ni, masalah itu saya katakan unsung hero. Orang tak nampak pengorbanan yang dibuat oleh seorang pegawai kerajaan. Macam tadi you kata tadi anak cikgu tu tak pandai pun. Anak orang jadi pandai. Samalah juga macam ni. Masalah contohnya orang kerja dekat pusat kaunseling kerajaan punya. Dia boleh kaunseling orang tapi dia bercerai. Ada? Memang. Kenapa Itulah dia dia tak kata boleh tadi. kaunseling diri sendiri? Itulah kadang-kadang benda ni dugaan tu dia datang dia bagikan pada mereka yang mampu nak hadapi. Sebab dia mampu menyelesaikan masalah orang. Jadi dugaan tu pergi kat dia. Ini ketulah ke apa? Itu bukan ketulah je, bukan. Ada? Dia akan jadi macam tu juga. Biasa kalau ini kadang-kadang apa yang kita pernah lakukan dia akan datang kat kita. Okey. Contoh suasana budaya kita macam tu, so dia akan jadi macam tu juga. Dia punya pengaruh yang datang pun macam tu. Dia tak akan jadi macam pengaruh orang Eskimo sebab persekitaran tu ada dekat sini. Eskimo dia bagi. Contoh sebab dia jauh tau bagi faham. Sebab Aku bila tak pernah sampai. Pernah sampai tak? Eskimo tak pernah ni? sampai tapi tu nak bagi contoh sana nak buat bagi apa? Datuk faham. Oh, aku tak faham. Mudah Baik. faham. Ambil menggelak lebih ni. Betul tak? Tengok Tak ni bagi galang, faham. galang dah ke sana dah. Kita nak bagi faham senang sikit. Dia bagi Saya dah jadi macam yalah, Kedah, Johor, Selangor tiba-tiba Eskimo. Dia ambil ada hujung. dia nak bagi Senang analogi faham. tu kan, analogi faham. Betul-betul. Sebab tu kalau kita tengok kan orang yang kenapa Datuk cakap tadi yang kaunseling tapi pun dia berlaku dekat dia. Sebab dia terlalu banyak masalah orang dia selesaikan, sebenarnya mungkin dia pun ada bermasalah. Dia kadang terlupa tentang masalah sendiri. Kadang orang boleh cakap. Betul. Orang boleh cakap tapi kalau kena kat dia Benda kat diri sendiri macam mana kan? Macam saya duk fikir Datin Encik Ali kan. Macam askar kan. Askar ni ada yang putus kaki. dia. Ada yang mata buta. Ada yang itu gaji tak besar mana. Tapi orang duk mengatakan askar ni makan gaji buta tak ada, sebab tak ada perang. Tak boleh. Tak, orang kata macam tu, faham tak? Tapi bila jadi COVID tu hari, barulah nampak peranan orang-orang macam ni. Faham tak kan? Baru nampak macam mana dia mengawal apa semua. Baru nampak, baru nak menghargai. Habis sebelum ni, kalau tak ada sistem pertahanan negara macam mana? Dia tu kadang-kadang itu yang kita kena penjelasan pada masyarakat. Kita kena nyatakan pada masyarakat begini begitu sebagainya. Orang kata yang askar tak ada buat kerja. Kau ingat nak melatih askar tu jadi cekap boleh sehari. Kau panggil mari jap kau terus pegang senapang ingat boleh. Tembak. Baris sedia. Boleh gitu terus. Kan? Nak kena serata maknanya nak wujudkan disiplin tu bukan sehari. Nak membentuk karakter tu. Ketegasan. Ingat suka senang-senang orang ke berani tembak orang. Kita pun nak tembak orang kalau tak biasa pun bukan. Kalau jadi peperangan ni, apa jadi pun nyawa kau pergi taruh kat depan dulu kan? Ini orang yang meletakkan diri dia. Kan sebab tu kita bila dia dilatih begitu bukan dilatih itu adalah satu kerja bagi dia. Dan bersiap sedia itu adalah tugas bagi dia. Okey, dia kena bersiap sedia, hari-hari kena fit. Hari-hari dia kena mesti dalam keadaan yang siap sedia. Fizikal, mental. Benda nak berlaku bukan kira, oh esok aku nak perang kau. Tak ada. Bertiba datang. Tiba datang macam hari tu datang yang dekat Sulu tahu tiba-tiba datang kan. Bukan dia cakap bagi signal, oh orang kampung aku nak datang. Tak ada dulu. Dia datang tiba datang apa nak buat? Kau tak ada askar? Kalau tak ada dia disediakan askar tadi, polis ke sebagainya dengan latihan, dengan kecekapan, dengan apa semua. Nak baca peta macam mana baca peta ni? Tu pun tak tahu. Kan? Ni nak masuk kawasan ni ada paya, ada ni apa kenderaan yang vehicle yang sesuai. So, mesti ada kepakaran, strategi. Nak serang mana dulu, nak susun mana, nak gini apa. Kena ada. Tu satu hal juga. Yang baru tu hari banjir. Banjir ni,
dia bertugas. Betul. Rumah dia pun kena banjir juga. Tapi dia selamatkan orang dulu. Kena, sebab itu dah tanggungjawab. Tugasan. Tapi dia sebagai ketua keluarga, kenapa dia tak selamatkan family dia dulu? Itulah kadang-kadang pengorbanan. Kan? Itulah pengorbanan. tanggungjawab Kadang-kadang pegawai kerajaan. Kadang-kadang bila banjir kejap dia pergi dulu. Apa-apa inilah sebab bila kita dah menawarkan diri, kita akan Serve the nation. untuk beri yang terbaik. Macam COVID tu hari kan. Macam COVID kan. Orang semua lari. Jadi doktor, nurse kena hadap. Attendant hospital ni semua kena hadap. Ni hadap COVID ni. Terpaksa berbungkus apa semua kan. Macam tu kan. Tapi kalau sebelum tu dia katanya lah, hospital ni macam itulah, pegawai ni lah, itulah inilah. Yelah, tapi kalau nak ikut memang komplain ataupun percakapan orang ni memang akan sentiasa ada. Kan. Jadi saya rasa macam Cik Ali cakap tadi, dia apa yang dia buat yang terbaik dan sentiasa memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat. Dan Cik Ali bawah kemas lah negeri Selangor. You mendidik orang menjadi usahawan. IKS ni orang kampung ni. Orang kampung yang dapat geran untuk buat kuih kari pap, jual kecil-kecilan ni. Apa benda you nak tolong dia, nak buat apa? Dia itu benda kecil-kecil, goreng pisang pun you nak tolong, takkan dia tak tahu nak jual goreng pisang. Kecil pada kita, besar pada dia orang. Kita rasa mungkin kecil jual tepi jalan tu goreng pisang, kecil, tapi bagi dia orang RM10 yang dia dapat tu boleh membina kehidupan. Boleh meneruskan kehidupan. Itu cukup besar dah. Betul. Daripada tak ada. Kan? Kadang-kadang kita lihat, takkan kita nak terus bagi besar. Betul. Dia tak boleh nak buat. Setengah tu yang gagal sebab kita bagi besar dekat dia, sebab dia tak ada kemampuan. Tapi lebih baik kita bina asasnya. Paling tidak dia mulakan dulu, anak dia melihat. Mungkin dia ni hanya perintis, tapi yang betul-betul berjaya anak generasi. Kita jangan fikir sampai ke situ you all kita kena melihat benda, kita kena melihat benda tu pada kita kecil. Kecil kita rasa kecil benda tu, tapi dia orang. Tapi orang duk bantai benda macam ni pun nak tolong pegawai kerajaan ni. Ini tu carilah sendiri, apa rasa hati you? Tak rasa. Sebab itu tanggungjawab kita. Kalau cakap macam mana pegawai pun kerajaan ni memang tak ada perasaan ke apa? Bukan tak ada perasaan, sebab itu amanah. Bila amanah, bagaimana kita nak sempurnakan kita punya tu, kita tak kisah. Sebab orang luar ni bercakap yang menjalankan pegawai. Dan kita tengok usahawan, kita bantu usahawan. Usahawan-usahawan ni pada tak tahu apa-apa. Kan? Bagaimana nak tambah pendapatan? Kalau dia boleh kata sebelum ni dia tak ada dapat apa-apa, dapat RM10, RM20 sehari. Itu pun dah bermakna. Bermakna dia punya dapat cium duit tu, dia menghargai. Kita mungkin pada kita RM10 apa sangat, tapi bagi dia orang tu, ya Allah. Apa perasaan Cik Ali kan? Okey, kita nak cerita pasal nila setitik rosak susu sebelanga kan. Ada juga pegawai kerajaan kena tangkap rasuah, guna kepentingan, dia panggil apa? Kepentingan untuk diri sendiri tu kan. Ada. Tapi yang terpalit ni semua orang. Apa perasaan bila ada seorang pegawai yang buat macam tu sampai semua terpalit? Kesian agak semua macam orang-orang yang nak bekerja betul-betul ni. Ya. Dia memang kalau kata-kata terpalit apa semua tu kan. Tapi jangan melemahkan. Kan? Memang benda tu mesti ada. Jangan melemahkan. Satu lagi ialah yang silap, siapa tak buat silap? Kita ingat yang buat tu dah dihukum kat dunia tau. Betul. Kita yang kata ni belum tentu sesuci murni mana lagi. Jangan pandang aku tak, tak dekat aku. Tak, ni maknanya saya kata kadang-kadang orang buat silap, tapi Allah dah bagi hukuman dekat dunia pada dia. Okey, itu satu part lah. Salah kita tak tetap kata salah. Tapi bagi yang ada, yang lain, kita kena ambil itu sebagai satu iktibar. Kan sebab ni amanah yang ada pada kita. Betul. So bagaimana apa semua sekali. Dan masyarakat juga kena sama-sama. Jangan terus label semua sekali. Kan kadang ada yang berkorban, yang sanggup buat gini-gini, tapi yang tadi sebab tu kita kena betulkan pemikiran. Kan sebab itulah ada undang-undang. Kalau tidak tak ada undang-undang kan. Zaman Nabi pun ada jahil apa semua ni semua ada yang buat salah, ada mengumpat, ada apa semua sekali. Sebab itu ini sebagai peringatan bagi orang yang lain. Yang lain tu sama ada yang sama sejawatan ke, yang sama ni ke, atau masyarakat. Untuk kat luar sana juga. Kita boleh membenci apa gini, tapi bukan sebenci-benci ni. Semua dibenci apa kata kan. Tak boleh. Sebab tu dalam kehidupan ni kita kena cari jalan yang mana nak. Kan? Macam tadi dia cakap ketenangan. Ketenangan. Kan? Itu je.
Sebab tu bila kerja kerajaan ni dia tak kaya, dia tenang. Dia senang. Senang dia tenang. Memanglah orang COVID, kita orang tak ada gaji, orang kerajaan ada gaji. Masa tu je. Ini yang masalah ni. Compare. Kenapa tak kerja kerajaan? Aku Kenapa tak apply kerajaan? SPM pun fail. Kalau Kerja nak kerajaan apa? nak dapat gaji. SPM pun fail. Nak kerja kerajaan apa? Tu nak buat macam mana? Yang tak kerja, Datuk tengok yang kata tak kerja, tetapi yang kena kerja. Bukan kata duduk rumah aku tak kerja, kena buat. Ada ke orang kerajaan balik rumah lepas tu kerja kat rumah lagi? Ada. Apa benda nak kerja kat Dunia rumah? tak sama, Datuk. Tak dah kerja kerajaan 8 sampai pukul 5 petang. Nak balik rumah nak buat kerja lagi apa benda? Kerja. Dia untuk negara 24 jam. Tu. Aku tanya siapa ni? Saya sebab pengalaman. Ni apa benda? Ini kerja kerajaan ke ni? Pengalaman lah sebagai seorang isteri kepada pegawai kerajaan. Kerja juga? Kerja. Datuk Bapak saya sendiri dulu pun ketua polis tu. Ketua polis? Bapak saya dulu Polis, bukan polis. Itu polis orang Negeri Sembilan cakap polis. polis. Ketua polis. Ketua Dia lagi- polis. Polis. Ketua polis. Lagi polis. kalau beragam, pakai dia beragam. Eja lagi polis? lah. Eja polis? Eja polis? POLIS. Bunyi dia? Polis. Tadi cakap polis. Alah. Dia nak cakap polis. Ketua polis Maknanya datin pun dah rasa macam Dah tu kan. rasa daripada Bapak kecil. memang kadang-kadang 2-3 hari tak balik. Polis lagi lah. 2-3 hari tak balik pun ada kan. Ayah saya memang kadang-kadang memang macam Outstation. ni. Cik Ali Outstation. cakap lah. Memang masa kalau nak ikut kan kita rasa ibu yang selalu ada di rumah. Okey, sebagai seorang penjawat awam. Okeylah tadi kata tak kisah tanggungjawab apa. Tapi rasanya macam mana penjawat awam ni perlu didendangkan. Bagi apa yang you nak, mungkin idea lah, bukan nak dipukul kompang ke. Kan nak disandingkan dekat atas tu ke, macam mana? Cukup ucapan terima kasih. Pertama sekali terima kasih. Itu je. Apa yang dibuat. Beri penghargaan terima kasih pada apa yang dia buat. Siapa pun. Siapa pun. Tak kisah apa. Terima kasih. Sebab satu dengan perkataan terima kasih itu akan beri dia ni lagi. Kadang-kadang kalau nak minta keinginan macam-macam. Kalau nak minta lah, kata nak gaji lah, nak inilah, ini allowance tu, ini. Itu Nak memang demand, banyak benda yang nak ni. Tetapi untuk basic, apa pun terima kasih kepada penjawat awam. Siapa pun. Sebab ni akan melaksanakan dasar kerajaan yang menentu. Siapa pun. Dan yang tadi juga bagi kelompok ini juga dia rasa bila dia rasa dihargai. Dihargai. Pegawai kerajaan ni ataupun yang berkhidmat kerajaan, tak terasa ke anda ni dipilih oleh Allah untuk berada di situ? Sebab itulah bila kita ada perasaan tu yang betul cakap dipilih. Bukan semua orang dapat Bukan tau. semua dapat, betul. Susah nak dapat ni. Masuk. Tapi bermula dengan niat juga lah kan nak membantu. Kadang-kadang dia masuk, dia minta kerja tu. Mula-mulanya dia tak ada cinta pun. Asal dapat kerja. Asal dapat kerja. Asal mesti aku dah belajar dapat kerja. Tapi dia dah masuk situ baru dia bercinta. Barulah dia rasa kena buat pakainya. Kan? Tapi ada yang memang bersungguh-sungguh masuk tu memang dia nak tu. Nak jadi cikgu, nak jadi pegawai kerajaan. Sebab dia mungkin environment dia ada. Lepas kita yang pernah dia lihat orang ni gini sebagainya. Maknanya duit taklah penting sangat bagi pegawai kerajaan. Penting. Sebab kalau tak penting tu bukan manusia normal. Duit penting. Dia kata duit bagi mereka penting. Tetapi pahala dengan banyak apa ni, yang- pahala apa yang pahala kita banyak dapat ni. lah. Yes. Pahala banyak. Pahala banyak lah. sebab tu kalau apa nak lagi kita gaji ke semua orang nak yang tinggi kan. Tetapi kita juga kena lihat sebab kita tahu keadaan dalam negara apa semua sekali ni. Yang penting kalau kita rasa ni pahala banyak memang. Jadi Buat kerja dapat gaji kau dapat pahala. Tapi kena niatkan betul. Tapi kalau kau buat niat tak betul kau dapat gaji je. Dapatlah gaji je. Tapi kalau buat betul, niat betul apa semua, pahala dapat, gaji dapat, sanjungan orang pun dapat. Tapi saya tengok macam jadi cakap semua dapat. Macam saya ada juga baca macam bekas-bekas prajurit, dia kata rumah pun tak ada. Tanah pun tak ada. Lala ada yang tidur kat dalam kereta pun ada. Tu macam mana? Ya. Maknanya kerajaan tak jagalah dia orang ni. Dia bukan tak jaga, bukan tak gini. Sebab tu saya kata, kalau kata bekas 40,000 bekas prajurit, semua tak ada rumah. Itu betul tak jaga. Kan? Maknanya kena ada persediaan pada individu tu jugalah. Ya.
perancangan mesti Kenapa kena ada. orang lain ada rumah? Kenapa orang lain ada kehidupan? Maknanya kadang-kadang jadi bila ada tu tanggungjawab juga untuk kita bantu dia. Kadang-kadang mungkin dia masa dia terlepas pandang, dia gini. Kadang-kadang kesilapan diri. Kesilapan diri. Tapi sebenarnya kita kena faham dah. Banyak yang kerajaan dah buat, banyak kerajaan beri inisiatif, dasar, sumbangan kan. Saya rasa dah tak perlu dah. Sekolah dibina untuk rakyat. Kan? Klinik kesihatan, pusat kesihatan, hospital kerajaan untuk rakyat yang tak berkemampuan. Dengan harga bayar RM1 je. Kan? Banyak dah sebenarnya kerajaan ni dan orang pegawai macam ni yang Tapi melaksanakan. macam askar tu kan dia ada perhebat kan. Ada? Askar ada, polis ada, Semua bomber ada. ada, semua ada tu. Maksudnya lepas habis pencen boleh Ya. masuk sini, dia ada latihan, dia apa semua, betul tak? Dia ada tabung dia pula. Tabung untuk pesara, tabung untuk ni, tabung untuk tu. Kalau nak ikut orang ke askar ni, even lepas dia dah bersara pun, kalau dia meninggal, dia ada dia punya askar ni ada lagi untuk nak menguruskan dia punya jenazah semua. bantuan. Sebab askar dengan polis ni mereka ada tim yang memang untuk pengurusan walaupun orang tu Veteran dia. veteran ataupun pesara. Dan kelebihan mereka ni lagi mereka ada pension tu. Pension. Dia yang tak ada pencen. Tapi dia orang kata ni pencen ni menghabiskan duit rakyat, bayar pencen pada pegawai kerajaan ni macam mana Encik Ali? Silakan jawab. Okey. Ha. Dia gini. Kalau kerja swasta, kita potong ke dalam SP. EPF. Ya. Majikan 13%. Betul. Betul? Okey. Kerja kerajaan tak potong ke dalam SP. Tapi dia simpan tabungan untuk pencen. Oh. Adik kami tak ada bayar ke dalam SP. Tak ada. Tapi kami maknanya yang sekarang Patutnya gaji contohlah, contohnya patut gaji 2,500. 300 disimpan untuk persaraan dulu. Oh. jadi portion yang kerajaan patut kalau macam swasta tadi 13% sebagai majikan. Ada kalau kami kira Ada tu jugalah dalam. mana setiap bulan potong sampai tahun. Kami ni kelebihannya cuma macam tu je lah pencen. Duit tu dikumpul bawa ujung nanti. Benda sama. Sama. Habis kalau orang tu lambat mati banyak dengan bayar tu. Tak dia sampai tempoh services ada sampai umur berapa? Sampai mati dah 60. Tin dapat pencen. Tak. Dia ada lah kaedahnya. Kan Dia ada kaedahnya. Paling tidak pun maknanya itulah kemudahan dia. Hasil pengobatan dia. Jadi dia buatlah kerja kau tak payah pening-pening fikir pasal masa depan yang belakang ni, insya-Allah ada orang jaga. Kerajaan jaga kau. Akan jaga kau macam tu. Itulah dendangan dia. Bukannya katakan dia tak didendangkan, maknanya dendangan dia cara yang berbeza. Dia tak didendang ni sebab orang luar tak faham apa peranan sebenarnya pegawai kerajaan. Jadi tu yang ada yang percakapan yang negatif-negatif tu tadi tu. Tapi sebenarnya kesimpulannya adalah semua yang give back to rakyat sebenarnya. Sebenarnya semuanya ada bahagian masing-masing lah kan. Yang tak kerja kerajaan, yang apa kerajaan, semua, betul. cara didendangkan tu berbeza-beza. Macam kita ada anak, cara kita dendang anak kita cara anak yang ni cara Lain. dendang lain, yang ini lain, isteri yang ni lain, isteri yang apa lain ni lain. Dendangan dia betul tak? Lain macam ni gelak. Jadi kesimpulan dia Kesimpulan dia sebenarnya semua manusia di atas muka bumi didendangkan, sama ada didendangkan dengan cara kehidupan hari ini ataupun dendangan macam keikhlasan kerja tu yang mananya pahala tu dendangan sebenarnya tu. Pahala yang Allah berikan ke dendangan tu. Kita last kali apa pun kita kena sentiasa menghargai orang. Menghargai orang. Menghargai orang. Sekecil mana pun sumbangan kita kena hargai. Dan semua orang dia ada memberikan peranan. Alhamdulillah dapat kita berbincang tentang ansang ataupun hero yang tak didendang, atau hero heroin, samalah hero lah pegawai kerajaan yang banyak tomahan-tomahan yang diberikan kepada itu, tapi semua orang tidak mendalami. Hari ini kita bawa Encik Ali Hanafiah dan juga pihak kerajaan pula kena fikirkan macam mana nak bayar gaji dia orang ni. Gajinya dia orang gaji tak besar, tetapi sumbangan dia orang besar, tapi mungkin disebabkan segelintir pandangan-pandangan nakal daripada masyarakat yang melihat bahawa sebenarnya penjawat awam ni macam itu, macam ni, tapi sebenarnya tidak akan bergerak sesuatu negara itu tanpa penjawat awam. Tanpa mereka tidak akan bergerak sesebuah negara itu. Negara itu bergerak disebabkan adanya penjawat-penjawat awam yang sanggup berkorban masa, berkorban perasaan, berkorban wang ringgit. Dan itulah yang kita bincang dengan semua orang kat luar sana. Kita bawa dalam podcast Hitam Putih ni, saya bersama Datin Nana, supaya faham. Dan sebenarnya banyak lagi benda yang kita nak cerita. Dan bila kita dah buka macam ni, aku harap korang dekat luar sana nampak perasaan
dan boleh rasa. Selepas ni janganlah kita kecam, menuduh apa tu semua itu macam-macam lah kan. Jadi itu saya nak ucap terima kasih pada Cik Ali Nafiah, pengarah Kemas Negeri Selangor, berkongsi dengan kita. Sebab saya seronok borak dengan Cik Ali ni. Hari tu kita borak dengan dia pasal dulu dan sekarang, kuno dan moden. Jadi seronok kita panggil lagi kan ni kan, kita panggil lagi. Sebab saya rasa benda-benda macam ni lah kena masyarakat tahu. Datin rasa macam mana Datin? Saya pun rasa benda yang sama. Tapi apa-apa pun kita pun nak berterima kasih kepada penonton ataupun viewers YouTube Suhan Channel dan Usanita Podcast Hitam Putih itu. Kan? So thank you for watching. Yes. Thank you for watching. Okay, nantikan episod-episod akan datang podcast Hitam Hitam Putih Kehidupan bersama saya dengan yang cantik, manis lagi. Lagi lembut, lagi apa, semualah dialah. Akulah yang paling buruk sekali. Ni Datin Sri ni. Nana, nama anak profesor lagi kan. Jadi aku ni siapalah nak setinggan. Taklah gurau-gurau aja. Thank you Cik Ali. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan ni. Terima kasih juga anda penonton di rumah kerana sudi bersama. Jangan lupa setiap hari Ahad YouTube jam 9 malam. Suhan Channel dan juga Usanita Channel. Bye. Bye. Assalamualaikum. Usanita, ku Usanita.